Salam sejahtera. Baru-baru ini timbul kontroversi paling besar melibatkan paparan yang melibatkan Jabatan Agama Islam Melaka. Oleh sebab itu, Jabatan Agama Islam Melaka telah pun mengambil tindakan terhadap 4 kaki tangan yang telah memaparkan gambar ahli politik pembangkang dan juga gambar yang tidak update yang di Pertuan Agong Malaysia. Hal ini menyebabkan Hadi Awang turut menimbulkan tanda tanya dan terkejut. Ada orang yang ketawa dan terkejut dengan keterkejutan Hadi Awang. Hadi Awang terkejut. Kaki tangan Jaim yang masukkan gambar beliau dalam khutbah telah pun diambil tindakan. Netizen kata, kenapa pula Hadi Awang terkejut? Dalam garis panduan perkhidmatan awam, ada yang disebut tata tertib. Bukankah itu harus Hadi Awang tahu? Takkanlah tak ikut garis panduan, ikut pula kehendak orang-orang politik. Itu mana boleh. Tapi Hadi Awang terkejut. Presiden PAS Tan Sri Hadi Awang terkejut dengan tindakan Jabatan Agama Islam Melaka, Jaim, yang mengambil tindakan tata tertib ke atas 4 kaki tangannya yang telah memaparkan gambar beliau di dalam video khutbah Jumaat di negeri itu. Dalam satu hantaran menerusi akaun X, Hadi Awang berkata, "Saya amat bersimpati dan terkejut dengan tindakan yang amat keterlaluan dikenakan ke atas pegawai Jaim yang terlibat," kata Hadi Awang. Hadi mengulas tindakan Jaim mengambil tindakan ke atas 4 kaki tangannya yang terlibat memasukkan gambar beliau dalam video khutbah Jumaat yang disediakan oleh Jaim untuk semua masjid dan surau di negeri itu Jumaat lepas. Antara tindakan yang dikenakan adalah memecat dan juga memindahkan pegawai berkenan selepas siasatan dilakukan Jaim dalam kes itu. Dalam video berkenan, bukan sahaja gambar Hadi dimasukkan ke dalam video yang dipasang ketika khatib membaca khutbah. Gambar yang di Pertuan Agong juga silap dimasukkan. Gambar bekas yang di Pertuan Agong dimasukkan ke dalam video itu bukannya gambar yang di Pertuan Agong sekarang. Ekoran kesilapan yang dianggap sengaja dibuat oleh pentaksub politik itu, pelbagai pihak menyesalinya dan mahu tindakan tegas diambil ke atas pihak yang terlibat. Susulan daripada itu, sebelum daripada itu, pemimpin politik dalam khutbah 4 pegawai Jaim diambil tindakan termasuk dipecat. 4 pegawai termasuk seorang penolong pengarah di Jabatan Agama Islam Melaka, Jaim, sudah dikenakan tindakan tata tertib termasuk dipecat susulan kecuaian memasukkan gambar pemimpin politik dalam paparan video khutbah Jumaat di negeri itu minggu lalu. Exco Pendidikan, Pengajian Tinggi dan Hal Ehwal Agama Negeri, Datuk Rahman Mariman, berkata tindakan termasuk memecat dan menukar jawatan itu diambil berikutan. Kecuaian berkenan menimbulkan keresahan serta rungutan awam sehingga boleh menjejaskan keharmonian masyarakat Islam di negeri terbabit. Dalam masa sama, katanya, Jaim memberi jaminan kesilapan seumpama itu tidak akan berulang, malah menganggap isu berkenan sudah selesai, lapor BH.com. Sebelum ini tersebar video teks khutbah Jabatan Agama Islam Melaka Jaim yang memaparkan wajah Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang pada khutbah yang diedarkan di seluruh masjid dan surau Jumaat di Melaka. Video itu biasanya disiarkan di layar besar di masjid-masjid dan surau ketika khatib membaca khutbah pada hari Jumaat.
Ekoran itu orang ramai kecoh bagaimana wajah pemimpin politik apatah lagi pembangkang boleh berada pada teks khutbah Jumaat yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa agama negeri berkenaan. Sehubungan itu ramai yang mendakwa ia dilakukan dengan sengaja oleh para penyokong sebuah parti politik agama yang ramai berada di dalam badan-badan agama di seluruh negara termasuk di Melaka. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Percayalah bahwa kerajaan yang ada sekarang ini adalah kerajaan yang terbaik buat masa ini. Apapun yang dikatakan oleh pembangkang, semuanya itu hanyalah semata-mata untuk mau meraih sokongan Anda. Ini adalah 14 berita terbaik ekonomi madani sepanjang bulan ini. Kalau Anda pernah dengar dikata bahwa kononnya kerajaan sekarang ini kerajaan yang tidak mempunyai apa-apa, semuanya itu bohong belaka. Bayangkan untuk bulan ini sahaja, ini 14 berita terbaik berkait ekonomi kerajaan madani. Pertama, ringgit terus menguku, yaitu RM4 ringgit 16 sen per US dollar waktu ini, selepas Bank Negara Malaysia mengekalkan OPR pada 3%. Ini berpotensi mengurangkan jurang kadar faedah antara Amerika Syarikat dan Malaysia sekiranya FED menurunkan kadar faedah bulan ini. Nombor 2, Reserve Bank Negara Malaysia meningkat kepada US dollar 117.6 bilion untuk bulan keempat berturut-turut, menandakan pertumbuhan dalam ekspor bersih dan aliran masuk modal asing. Nombor 3, inflasi negara terkawal. Yang ini paling seronok, kerana pembangkang seringkali kata inflasi tidak terkawal, tapi rupa-rupanya yang benar ialah inflasi di negara kita buat masa ini adalah terkawal. Pada bulan Ogos menurun kepada 1.9%, membuktikan rasionalisasi subsidi diesel tidak memberi kesan serius pada inflasi serta kejayaan strategi kerajaan. Nombor 4, Malaysia kini semakin diminati pelabur asing. Selama 6 minggu berturut-turut, pelabur asing terus menjadi pembeli bersih dalam pasaran saham Malaysia, disokong oleh prestasi ekspor negara yang semakin memberangsangkan. Nombor 5, nilai dagangan Malaysia meningkat kepada 18.6% pada bulan Ogos, tertinggi dalam tempoh 22 bulan. Nombor 6, aliran masuk pelabur asing Bursa Malaysia mencatat aliran masuk bersih pelabur asing sebanyak 798.3 juta ringgit Malaysia untuk minggu keempat berturut-turut, meskipun pasaran serantau tidak menentu. Nombor 7, penyeludupan diesel berjaya dikekang di Kelantan kini menurun sebanyak 95%, kata KPDN. Wah, yang ini paling bagus. Dengan adanya penyasaran diesel, subsidi diesel bersasar, maka akhirnya penyeludupan diesel berjaya dikurangkan sehingga 95%. Itulah strategi yang terbaik. Nombor 8, pelaburan asing terus meningkat dengan jumlah yang diluluskan setakat separuh pertama tahun 2024 ialah 160 bilion ringgit Malaysia, meningkat 18% berbanding tempoh yang sama pada tahun 2023. Nombor 9, tertinggi dalam 8 tahun, pembelian bersih pelabur asing mencapai 1.5 bilion ringgit Malaysia di pasaran saham minggu awal September dan akhir Oktober. Nombor 10,
Status negara berpendapatan tinggi Malaysia semakin hampir mencapai status negara berpendapatan tinggi, kata menurut OECD. Nombor 11. Harga getah dijangka naik kerana pengeluaran dari China dan India tidak mampu menampung permintaan global. Nombor 12. Prestasi ringgit cemerlang sepanjang Julai tahun 2024 meningkat sebanyak 2,5% berbanding US dollar, manakala mata wang Singapura dollar, baht dan rupiah hanya naik purata 1% sahaja. Nombor 13. Pertumbuhan ekonomi menakjubkan. Dijangka mampu mencapai lebih 5% pada tahun 2024 menurut MD Hong Leong Bank. Ini dianggap menakjubkan memandangkan hutang kerajaan tidak meningkat secara mendadak. Dan yang terakhir, ke-14, Bursa Malaysia melonjak. FBM KLCI mencapai paras tertinggi dalam tempoh 4 tahun, melepasi 1,670 mata pada 26 Ogos yang lalu. Kredit Nazri Hamdan dipetik daripada Harapan Daily disusun oleh Ahmad Mursi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini. Kita jumpa lagi. Berikan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu hangat hari ini ialah kalau ketagih sangat, bubarlah DUN Kelantan. Wow. Beranikah PAS bubar DUN Kelantan, Dewan Undangan Negeri Kelantan dalam masa yang terdekat kalau betul-betul sudah ketagih sangat? Pemimpin UMNO membidas Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris kerana terus menggesa Perdana Menteri Anwar Ibrahim membubarkan Parlimen. Inilah yang dikatakan tindakan paling tidak bertanggungjawab. Negara sekarang dalam arah ataupun aliran yang sangat baik menuju kepada pemulihan. Bahkan negara sekarang berada dalam ambang yang paling maju sejak pasca COVID-19. Bahkan nilai mata wang ringgit Malaysia sekarang jauh lebih baik berbanding hari-hari yang dahulu. Ini menunjukkan negara kita sedang dalam keadaan pemulihan dipimpin oleh Kerajaan Perpaduan Kerajaan Madani yang mana dianggotai oleh Pakatan Harapan Barisan Nasional GPS dan GRS dipimpin oleh Anwar Ibrahim. Namun demikian, tindakan Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris terus-menerus menggesa Perdana Menteri Anwar Ibrahim membubarkan Parlimen adalah tindakan yang paling sembrono. Bukan saja tidak memikirkan tentang masa depan Malaysia, hanya memikirkan kuasa, kata netizen. Bayangkan, kerajaan baru berusia 2 tahun setengah, tapi sudah nak bubar Parlimen. Apa punya manusia macam ini, kata netizen. Kalau dah kemeruk kuasa sangat, tunggulah 5 tahun ini. Berkata titah Kebawah Yang Maha Mulia di Pertuan Agong, tunggulah PRU akan datang 5 tahun saja, tak lama. Ini dah kemeruk sangat berkuasa, dah ketagih sangat kuasa, tak sangka pula masih lagi menggesa bubar Parlimen. Apa kata? Kata Puan Zarkasi, kalau ketagih sangat, bubarlah Dewan Undangan Negeri Kelantan. Kalau ketagih sangat, bubar Dewan untuk uji kekuatan, lebih baik bubar Dewan Undangan Negeri Kelantan, kata Puan Zarkasi. Perikatan Nasional baru sahaja kalah teruk di Nenggiri, kata anggota Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Muhammad Puan Zarkasi. Bulan lalu, BN merampas semula kerusi Nenggiri dalam pilihan raya kecil PRK dengan majoriti besar 3,352 undi, jauh lebih besar berbanding majoriti 810 undi PAS sebelum ini. Terdahulu, Razali berkata pilihan raya adalah jalan terbaik mengukur
Jalan terbaik untuk mengukur sokongan kerajaan bukan usul tidak percaya di Dewan Rakyat. Kalau betul-betul nak dapatkan mandat sahih, maka Perdana Menteri Anwar Ibrahim segera bubar parlimen kerana yang mutlak memilih adalah rakyat jelata bukan ahli parlimen. Dia dipetik sebagai berkata kepada FMT. Razali berkata seperti ini seakan-akan dia lupa bahawa mereka pernah membuat perkara yang jauh lebih tidak bermoral, iaitu langkah Sheraton. Bukankah langkah Sheraton itu jauh lebih teruk, iaitu menjadi kerajaan melalui tebuk atap, menjadi Perdana Menteri melalui tebuk atap, bukan dipilih oleh rakyat. Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri kerana telah melalui proses pilihan raya dengan disokong oleh ahli parlimen daripada GRS, GPS dan juga Barisan Nasional. Jadi, di mana ilmu pengetahuan ahli parlimen ini ataupun Razali ini sehingga dia lupa bahawa mereka lah terdahulu pernah melakukan langkah yang jauh lebih jahat, iaitu langkah Sheraton. Sementara itu, Puat berkata pembubaran parlimen hanya membuang masa, membazir dan menyusahkan rakyat. Rakyat di luar sana betul-betul sudah muak dengan permainan politik. Asik-asik pilihan raya. Tunggulah 5 tahun. Kami semua menjunjung kasih titah Ketua Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong yang telah bertitah, kalau nak bermain politik tunggu 5 tahun. Tunggulah 5 tahun. Kalau benar-benar anda berkuasa, anda pasti akan menang. Jangan pula sekarang. Menyifatkan Razali terlalu naif, Puat sebaliknya mencabar Perikatan Nasional untuk memujuk mana-mana parti kerajaan menarik balik sokongan kalau benar kerajaan hari ini pecah. Itu jauh lebih baik. Kami, netizen, rakyat Malaysia dah muak. Malas sudah nak mengundi-ngundi setiap tahun. Bayangkan, PRU yang lepas, sebelum PRU 15, berapa kalikah kita mengundi dan macam-macam lah perkara yang betul-betul membuatkan rakyat muak dengan permainan politik yang ada. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.